sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli di Awani Pagi, dan kami bawakan seperti biasa berita-berita yang anda perlu tahu sebelum anda mulakan hari anda. Dan tepat pada jam 7.30 pagi ini bermulanya pilihan raya negeri Sabah, iaitu PRN pertama negara kita sejak kita dilanda dengan wabak COVID-19. Pastinya satu konteks dan situasi yang agak unik, tetapi tidak mustahil kita pernah menjalankan PRK sebelum ini di Don Chini, di Don Slim. Jadi itu salah satu cabaran baharu buat negara kita, bagaimana untuk seimbangkan antara demokrasi dan kesihatan dan keselamatan rakyat. Seperti mana kita melalui fasa PKP pemulihan, kita dapat seimbangkan antara keutamaan ataupun kepentingan ekonomi dan kesihatan. Ini pula cabaran baharu buat negara kita. Baik, dan pada hari ini pertandingan demokrasi ini menyaksikan 1.12 juta rakyat Sabah akan keluar mengundi tepat jam 7.30 pagi sehinggalah pukul 5 petang, dan kami akan bawakan perkembangan selanjutnya daripada 7.30 pagi ini sehinggalah kepada pengumuman keputusan pada malam nanti dan dianggarkan seawal jam 10 malam. Dan itu kata daripada SPR, dan kita juga menyaksikan 447 calon akan merebut bagi 73 kerusi di mana melibatkan 15 parti politik termasuk calon bebas dan juga untuk bertanding dalam PRN Sabah pada kali ini. Dan semestinya kita akan memberikan tumpuan kepada mungkin dari segi tahap keselamatan bagi pengundi-pengundi di PRN Sabah ini, dan di mana kita ingin kongsikan satu perkembangan iaitu melihat kepada kenaikan jumlah kes positif COVID-19 di negara kita, begitu juga dengan di Sabah. Dan ini satu pengumuman daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai PKP. Naila. Ya. Kalau kita lihat, pastinya ramai yang bimbang tentang situasi COVID-19 dalam negara, dan kita akan bawakan kemas kini kes-kes positif dan juga kluster-kluster baharu yang direkodkan. Tetapi kita nak tahu ada keputusan atau tidak untuk mengenakan PKP di Sabah susulan pilihan raya negeri diadakan. Seperti yang saya katakan, perlu kita capai keseimbangan antara keselamatan rakyat dan juga antara demokrasi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya KKM akan memantau rapat perkembangan kes situasi di pantai timur Sabah, dan sebarang pengumuman mengenai sebarang PKP ataupun PKPD yang dilaksanakan di Sabah akan mereka umumkan dalam masa yang terdekat melihat kepada situasi pasca pilihan raya negeri. Tapi dalam masa yang sama, SOP sudah pun ditetapkan. SPR sudah menetapkan apa norma-norma baharu yang bukan sahaja perlu dipatuhi oleh rakyat secara keseluruhannya, tetapi buat pemimpin pasti perlu menunjukkan contoh yang baik kepada pengundi-pengundi di Sabah pada hari ini. Dan juga sepanjang 2 minggu kempen yang dijalankan, terdapat 2 ahli politik yang telah pun disahkan positif, iaitu merupakan ahli parti UMNO mereka sendiri yang telah pun antaranya salah seorangnya Ketua Penerangan UMNO Syariul Hamdan yang sudah pun pulang ke Kuala Lumpur dan kini menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Jadi situasi itu sedikit membimbangkan, dan kita akan bawakan kemas kini COVID-19 itu selepas ini. Tetapi kita nak lihat apa maklumat yang anda perlu tahu mengenai Sabah memilih mengenai PRN Sabah ini. Anda boleh terus ke prnsabah.astroawani.com di mana kami telah menyenaraikan kerusi-kerusi DUN yang ditandingi oleh semua parti-parti yang terlibat. Dan juga kami akan kemaskinikan kedudukan terkini secara tidak rasmi, dan kami juga telah menaraikan semua calon-calon yang terlibat dan serta dengan garis masa sebarang laporan yang kami keluarkan dengan kesemua wartawan kami yang berada di sana. Kami ada editor Asim Hassan yang berada di Tuaran, Hasimi kini berada di Kiulu bersama dengan wakil Astro Awani Syahrizal di Tambunan. Kita akan bersama dengan Syah sebentar lagi, dan juga bersama dengan editor kanan Haji Nazri Kahar yang berada di Kota Kinabalu. Kesemuanya berada di Sabah di sana untuk membawakan perkembangan terkini di sana. Dan dalam PRN Sabah memilih Astro Awani ini juga kita menampilkan antara calon-calon yang menjadi tumpuan dalam PRN Sabah ini. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda adalah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Datuk Seri Bung Muqtaradin, Datuk Seri Haji Ji Muhammad Noor, Datuk Seri Anifah Aman, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Datuk Christina Liu dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang bakal menjadi calon dalam PRN Sabah ini. Dan untuk makluman, kita juga bakal menyaksikan siapa agaknya parti ataupun siapa agaknya dari segi pakatan yang bakal menerajui pimpinan kerajaan negeri Sabah
Sabah pada PRN Sabah ke-16 ini. Dan juga kita dapat saksikan selepas daripada pengumuman keputusan itu, kita dapat saksikan siapa pula yang bakal menduduki kerusi Ketua Menteri Sabah. Dan ini menjadi pertikaian sebelum ini, menjadi tanda tanya kepada seluruh rakyat Malaysia, begitu juga dengan seluruh rakyat Sabah untuk mengetahui siapa Ketua Menteri Sabah yang baru yang bakal dilantik selepas PRN Sabah pada kali ini. Dan kita ingin melihat kepada kajian-kajian yang telah pun dijalankan oleh Research Center dan juga sebagainya, melihat kepada keputusan PRN Sabah ini, dan ini satu perkembangan yang kita ingin kongsikan, di mana dua kajian beri dapatan berbeza mengenai faktor calon, di mana pengundi Sabah menjadikan faktor calon sebagai faktor utama semasa membuat pertimbangan pembuangan undi dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sabah yang akan berlangsung pada hari ini. Dan menurut kajian daripada Ilham Center yang diterbitkan pada Jumaat, pertimbangan ini menjadi dominan berikutan pertembungan banyak penjuru yang mengelirukan pengundi. Dan kalau kita lihat kepada setiap kawasan, majoriti ataupun setiap kawasan secara puratanya menyaksikan 6 penjuru pertandingan demokrasi ini, dan di mana terdapat juga lebih daripada 6 penjuru, saya difahamkan dalam 10 ataupun 11 penjuru di satu ataupun di sebuah kawasan di Sabah ini. Dan di mana dalam kajian Ilham Center ini juga turut menyebut responden yang ditemui menyatakan penilaian mereka terhadap calon melibatkan sumbangan dan juga khidmat calon sebelum ini, kaitan dengan hubungan kekeluargaan, prestasi dan keberatan calon di kawasan mereka, terutamanya semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta kekuatan personaliti calon tersebut. Naila. Itu yang mereka merumuskan 3 isu utama. Pertama, kesan COVID-19, kedua, isu cara pentadbiran Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, dan ketiga, isu pendatang asing tanpa izin parti. Itu antara isu-isu yang mendominasi landscape politik di Sabah. Dan juga dalam masa yang sama, kalau kita lihat sentimen penduduk Sabah, kalau di media sosial banyak juga yang mengkongsikan secara sinis ataupun secara sarkastik pandangan mereka terhadap tindakan ahli politik melompat parti ataupun kata-kata politik. Ini juga satu perkara yang hebat diperdebatkan di media sosial. Isu-isu infrastruktur juga kita tidak boleh lupa. Pastinya di Sabah kita sedia maklum banyak yang semakin banyak menjadi tumpuan isu-isu infrastruktur ini, lagi-lagi susulan kes Viviana, isu jalan raya, isu capaian internet. Jadi itu antara tema-tema yang mendominasi landscape parti ataupun landscape politik di Sabah sepanjang 2 minggu berkempen. Dan kita nak lihat bagaimana pula persiapan pada hari ini. Sudah bermula pun 7.30 tadi hari pengundian PRN Sabah, dan kita nak terus bersama dengan Wakil Astro Awani Sabah Syahrizal yang bersedia secara langsung di Tambunan untuk memberi kami sedikit gambaran bagaimana situasi di sana, bagaimana persiapannya, dan mungkin sudah ada orang memenuhi pusat undi di sana. Bagaimana? Silakan Syah. Baik, terima kasih Hafizi dan juga Nailah. Baik, saya sekarang ini berada di SK Pekan Tambunan dan sekitar jam 7 pagi tadi sebenarnya kami baru saja tiba di sini, tetapi kehadiran kami di sini sedikit lewat kerana sekitar jam 6.30 pagi sebenarnya penduduk kampung ataupun pengundi-pengundi yang berdaftar di SK Pekan di Tambunan ini telah pun hadir, dan baru saja berlalu ini salah seorang daripada pengundi awal, iaitu daripada saluran 1 dan 2 telah pun membuang undi sebentar tadi. Dan kalau diikutkan di sini juga apa yang penting seperti apa yang diperkatakan tadi berkenaan dengan penjagaan kesihatan, dan untuk itu sebenarnya Kementerian Kesihatan telah menempatkan sebuah kemah khas bagi pengundi-pengundi yang berkemungkinan bergejala. Selepas daripada pendaftaran, daripada semakan pendaftaran di depan, selepas daripada saringan yang dilakukan untuk saringan kesihatan, mereka akan disaring terlebih dahulu oleh petugas-petugas kesihatan, dan jika bergejala mereka ini akan ditempatkan sementara di kawasan kemah yang bergejala tersebut yang telah pun saya kongsikan di laman Twitter. Dan kalau diikutkan juga saluran 1 dan saluran 2 ini, pengundi-pengundi daripada yang berusia sekitar 60 ke 70-an telah pun keluar mengundi dan beratur di bilik-bilik yang telah disediakan. Terdapat 7 saluran semuanya di sini dan seramai 3,445 pengundi berdaftar di SK Pekan di Tambunan ini. Dan kalau kita nak tahu juga sebenarnya di SK Pekan ini juga akan menjadi tempat pembuangan undi bagi salah seorang calon
yang bertanding di N39 Tambunan ini, iaitu calon daripada Perikatan Nasional PN Star, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, yang saya dikabarkan sebenarnya sekitar jam 8 pagi nanti beliau akan ditemani pengiring untuk membuang undi. Dan saya juga difahamkan itu abang kepada Datuk Dr. Jeffrey Ketingan juga akan membuang undi di sini, yang mana mereka ini adalah berlainan parti. Dan sedikit untuk kita kongsikan juga, pemilih-pemilih di sini bakal memilih antara 6 calon, tetapi terpulang pada mereka untuk memilih atau tidak, kerana salah seorang daripada calon iaitu daripada parti Bersatu Sabah telah pun menarik diri untuk tidak berkempen, bukan menarik diri menjadi calon tapi tidak berkempen sekitar 4 hari yang lalu, kerana ingin memberikan sokongan penuh kepada Perikatan Nasional yang dicalonkan adalah daripada wakil daripada parti Star, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Ketingan. Itu sedikit yang boleh kita kongsikan. Dan kalau kita lihatkan sentimen, kalau ikutkan di kawasan Tambunan ini, antara kawasan yang telah dilakukan kajian oleh SID sendiri mengatakan bahawa sekitar top 5 sebenarnya, 5 teratas adalah kawasan-kawasan di antaranya di sini, di Tambunan, di Nabawan, di Keningau, memiliki pengundi muda yang teramai. Kalau anda ikutkan, sekitar 25% yang dikongsikan dalam kajian tersebut adalah merujuk kepada kawasan-kawasan di sini. Dan pastinya mereka adalah di kalangan usia 30 ke 39 tahun. Dan ketika ini sebenarnya telah pun ramai kehadiran-kehadiran belia-belia yang dapat kita saksikan, dan ini sebenarnya sedikit menolak kepada kemungkinan bahawa pemuda-pemudi yang berada di sekitar Tambunan ataupun di Sabah ini menolak untuk tidak keluar mengundi. Kerana di hadapan saya ini telah pun ramai yang memasuki pekarangan sekolah SK Pekan Tambunan ini untuk membuang ini. Tapi ini satu perkembangan yang baik sebenarnya kalau ikutkan petugas yang melaporkan kepada saya berbanding kepada PRU yang lepas. Suasananya sedikit suram kerana sekitar jam begini masih lagi kurang mereka yang datang mengundi. Tapi ini sesuatu yang baru bagi mereka kerana kehadiran yang begitu awal bagi pengundi di saluran 5 dan 6. Nailah dan Hafizi. Baik, Syah, sebelum ini ada bawa laporan juga pada Selasa lalu iaitu hari pengundian awal, yang mana kalau kita lihat ataupun saya imbas semula laporan oleh Haji Nazri, katanya sedikit lama proses pengundian awal melihat kepada SOP yang perlu dilaksanakan di sana. Tetapi bagaimana persiapan hari ini kalau kita nak bandingkan dengan hari pengundian awal? Pastinya mungkin jumlah anggota yang dikerahkan, anggota pihak berkuasa yang dikerahkan pastinya lebih ramai dan sebagainya. Apa perbandingan dan apa SOP mungkin lebih diperketatkan hari ini? Kalau nak diikutkan apa yang difahamkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri, petugas-petugas telah digandakan berbanding dengan pilihan raya sebelum ini, khususnya untuk memastikan bahawa agar SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan itu dipatuhi oleh pengundi-pengundi. Dan kita dapat saksikan sebenarnya mereka-mereka yang menggunakan lanyard ataupun tali leher yang berwarna ungu ini begitu ramai berada di dalam pekarangan sekolah SK Pekan ini untuk memastikan pengundi-pengundi mematuhi garisan had 1 meter yang telah disediakan oleh SPR. Dan pastinya daripada sudut pihak keselamatan pula adalah dalam jumlah yang sama dan hanya ditempatkan di sekitar pintu pagar di belakang saya ini, dan juga di setiap pintu ataupun saluran terdapat 7 saluran. Dia ada tempat 7 saluran tersebut telah ditempatkan pegawai keselamatan dan juga anggota polis. Dan di hadapan jalan pula menghala masuk ke SK Pekan Tambunan ini juga telah ditempatkan iaitu anggota keselamatan daripada pihak polis untuk mengawal kawalan trafik untuk memastikan bahawa tidak ada masalah kesesakan dan melewatkan pengundi untuk membuang undi. Tapi ini satu yang baru dan baik sebenarnya. Kita lihat sebenarnya saya sendiri kalau ikutkan daripada liputan-liputan pilihan raya sebelum ini, kita menyaksikan sekitar waktu begini masih pastinya ramai lagi yang belum keluar mengundi. Mungkin ada yang baru saja untuk keluar daripada rumah untuk mengundi, tapi ketika ini telah pun ramai mereka ini datang. Satu yang baik untuk kita lihat dan sebagai satu yang sihat untuk pilihan raya ini. Mungkin sekitar jam 3 ataupun 4 pagi tadi mungkin jumlah 3,445 tersebut telah pun dapat menunaskan tanggungjawab mereka sebagai pengundi di SK Pekan Tambunan ini. Nailah dan Hafizi.
Baik, terima kasih Syah atas perkembangan itu dan kita akan bawakan perkembangan selanjutnya. Syah akan berada di Tambunan dan saya percaya Syah juga telah membawakan perkembangan dari segi pecutan terakhir kempen pada semalam dan mengetahui dari segi aspirasi rakyat-rakyatnya di sana. Kita akan bawakan Syah seketika nanti dan seterusnya kita ingin bawakan mengenai keputusan PRN Sabah di mana SPR telah pun mengeluarkan kenyataan memberitahu kepada kita keputusan penuh dijangka diketahui seawal jam 10 malam nanti. Dan Pengerusi Dato' Abdul Ghani Salim berkata, bagaimanapun semua itu bergantung kepada pegawai pengurus pilihan raya setiap DUN yang dilantik untuk memaklumkan kepada pusat gerakan SPR. Dan sebelum ini juga kita telah pun dengar mengenai keputusan ataupun pengumuman daripada SPR sendiri, iaitu SPR sendiri akan menggunakan perkhidmatan sebanyak 20 helikopter bagi membawa kotak-kotak undi ini. Kita tahu geografi di negeri Sabah yang berbukit bukau dan juga hutannya, kita tahu mungkin agak merumitkan, mungkin agak melambatkan sedikit dari segi proses untuk keputusan PRN pada kali ini. Dan ini telah pun janji daripada SPR untuk memberikan keputusan seawal pukul 10 malam nanti. Jadi ada dua faktor yang mungkin akan kita boleh jangkakan melambatkan sedikit proses ataupun keputusan PRN Sabah ini. Satu, seperti apa yang dikatakan oleh Hafizi tadi, faktor geografi, faktor logistik juga. Kita tahu infrastruktur jalan raya di sana mungkin akan mungkin merumitkan sedikit proses mengumpul kotak-kotak undi tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, lagi satu faktor juga adalah faktor SOP yang perlu dilaksanakan di pusat-pusat pengundian. Pastinya akan sedikit bukan merumitkan, bukan melecehkan, tetapi ia adalah wajib dilaksanakan, tetapi mungkin akan melambatkan sedikit keputusan PRN Sabah itu. Tapi jangan risau, kami akan bawakan sejurus kami dapat tahu keputusan tidak rasmi pun kami akan bawakan pada microsite prnsabah.astroawani.com dan juga di laman-laman media sosial di Instagram, Twitter dan Facebook. Anda boleh follow dan anda boleh ikuti Kemas Kini PRN Sabah. Dan kita ada banyak lagi laporan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi dan tepat pada jam 7.30 tadi bermulanya secara rasmi pilihan raya negeri Sabah PRN pertama sejak negara kita dilanda dengan wabak COVID-19. Dan kalau kita lihat pada muka hadapan New Straits Times itu yang menjadi tumpuan pada muka hadapannya, Sabah goes to the polls today for 73 state seats amid an increasingly worrying COVID-19 situation. The Health Ministry has made it mandatory for all those bagi mereka yang pulang ke Semenanjung dari kawasan-kawasan merah di zon merah ini supaya mendapatkan ataupun menjalani ujian saringan COVID-19, dan juga ada beberapa pakar katanya experts to also quarantine them for 14 days to prevent a time bomb. Ada juga menyarankan supaya mereka yang pulang mengundi ini untuk dikuarantinkan selama 14 hari, kerana kalau kita lihat kes positif di COVID-19 di Malaysia ini telah kembali mencatatkan 3 angka iaitu sebanyak 111 kes yang mana kebanyakannya direkodkan di Sabah, yang juga mana kita menyaksikan PRN dijalankan hari ini. Dan daripada jumlah tersebut, 107 daripadanya adalah kes penularan tempatan iaitu dalam komuniti, manakala hanya 4 adalah kes import. Dan daripada 111 kes keseluruhan ini, 97 daripadanya adalah dari Sabah sahaja, manakala selebihnya daripada Semenanjung, termasuk di Kedah dengan 8 kes. Dan kalau kita lihat di Semenanjung juga, misalnya di Selangor dan juga di Pahang, kedua-dua kes itu juga direkodkan berpunca dari Sabah juga, iaitu individu yang pulang dari Sabah. Dan seterusnya, satu lagi perkembangan di mana virus COVID-19 bagi 5 kluster di negara ini, iaitu melibatkan kluster Benten LD, kluster Sivaganga, kluster Tawar, kluster Sungai dan juga kluster Bukit Tiram. Didapati jenis mutasi D614G, dan itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Anda dapat saksikan ini laporannya di paparan skrin anda sekarang, di mana Dr. Hisham dalam satu catatan berkata keputusan itu diperoleh daripada Makmal Institut Penyelidikan Perubatan MR dan IMR menjalankan ujian penjujukan genom ke atas 32 virus COVID-19 yang dikesan hasil ujian penyasingan dan kultur virus COVID-19 sebagai kluster Benten LD sebanyak 23 virus, kluster PUI Sivaganga 4 virus, kluster Tawar 3 virus, kluster Sungai 1 virus dan juga kluster Bukit Tiram 1 virus. Dan sebelum ini Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah juga dilaporkan berkata terdapat kewujudan mutasi D614G virus COVID-19 yang didapati 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain dan mudah merebak sekiranya disebar oleh individu super spreader dalam kluster Sivaganga. Dan kajian susulan dijalankan bagi mengkaji kaitan genetik antara virus yang diasingkan ini dan membandingkan ia dengan virus yang dikesan sebelum ini pada kluster Sivaganga dan juga kluster Tawar. Dan itu sedikit maklumat mengenai COVID-19 di negara kita, Naila. Ya, tetapi itu tidak menjadi halangan ataupun cabaran buat kita, di mana kita juga menyaksikan walaupun kes-kes tertinggi direkodkan di Sabah, tapi pastinya kita dapat capai keseimbangan itu antara demokrasi, pilihan raya yang secara terus dijalankan dan juga seimbangkan dengan keselamatan dan kesihatan rakyat. Itu satu cabaran baharu, tetapi tidak menjadi halangan untuk demokrasi diteruskan. Dan kita lihat ini juga tidak menjadi halangan kepada politik tanah air untuk terus lagi hangat. Tak ada lagi tanda redanya, di mana pada Rabu lalu kita menyaksikan satu sidang media yang menggemparkan apabila Presiden PKR Datuk Anwar Ibrahim kata beliau mempunyai sokongan majoriti di Parlimen dan sekaligus kerajaan bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun tumbang akibat itu. Dan susulan itu kita lihat pula pengumuman ataupun perutusan khas daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan pengumuman kita prihatin pula. Tetapi kita mendapatkan reaksi-reaksi parti politik dan ahli politik berhubung dengan pengumuman menggemparkan oleh Anwar Ibrahim itu, di mana katanya beliau ketika itu masih menunggu lagi pertemuan bersama dengan Yang di-Pertuan Agong. Tetapi semalam kami memetik laporan Reuters yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebenarnya tidak memperkenankan sesiapa untuk menghadap dalam masa seminggu kerana baginda masih dalam pemerhatian doktor. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata baginda dinasihatkan oleh doktor untuk berada di hospital selama 7 hari bagi tujuan pemantauan. Jadi ini penangguhan selama 7 hari, selama seminggu lagi sebelum Anwar Ibrahim dapat
mengemukakan apa sebenarnya sokongan, siapa sebenarnya yang berada dalam sokongan beliau Betul. itu. Dan itu yang menjadi tumpuan pada muka hadapan Berita Harian juga. Kalau kita lihat, ini persoalan yang ditimbulkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Siapa sebenarnya sokong Anwar? Kerana dalam masa sama kita mendapatkan reaksi-reaksi ahli politik, terutamanya daripada pihak UMNO. Mereka antara salah satu parti yang mungkin mengelirukan sedikit kenyataan ataupun penjelasan mereka, memberi bayangan mungkin ada antara mereka yang menyokong ataupun tidak. Jadi itu antara isu-isu yang mewarnai landscape politik tanah air yang pastinya akan lagi diperhangatkan dengan pilihan raya negeri Sabah, yang mana kita akan bawakan perkembangannya bermula jam 8 pagi ini bersama dengan Rizal Zulkifli dan Marlina Manaf. Sebentar lagi, jangan lupa saksikan dan juga ikuti perkembangannya di astroawani.com. Baik, dan untuk kepada rakyat-rakyat Sabah, dan ini adalah masa untuk anda menentukan siapa yang bakal mewakili calon ataupun siapa yang bakal mewakili anda di setiap kawasan anda. Dan kalau kita nak lihat kepada pada hari ini, start daripada 7.30 pagi sehingga pukul 5 petang, proses demokrasi ini berlangsung. Dan untuk itu kita mengucapkan selamat mengundi kepada semua. Kita ingin menyampaikan sedikit pantun, Ella. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Bah, apa lagi ditunggu, undi kamu orang jadi penentu. Dan untuk itu saya Hafiz Rosli Dan saya Naila Huda. Selamat mengundi. Salam hormat.